don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap surat yang tular hari ini. Kenyataan media sokong Abdul Hadi sebagai PM palsu, kata PAS. Ketua Agung PAS Datuk Sri Taqiyuddin Hassan mengesahkan kenyataan media bertajuk sokongan terhadap YB Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Ahli Parlimen Malang sebagai Perdana Menteri adalah palsu. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu yang menggugat kerajaan perpaduan 2-3 hari ini. Di akhir nanti kita koin macam biasa. Cubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Menurut kenyataan Duta Besar Malaysia ke Amerika, Datuk Nazir Aziz, dia menyatakan sebarang usaha menjatuhkan kerajaan sedia ada akan menyukarkan tugas duta-duta yang berada di luar negara untuk meyakinkan pelabur. Kerana negara dilihat tidak stabil. Itu menurut kata Datuk Seri Nazir Aziz selaku Duta Besar Malaysia ke Amerika. Saya kena ingat duta-duta kita di luar negara sedang bertungkus lumus untuk memasarkan negara kita supaya dapat dijadikan hub ataupun tempat pelaburan yang paling baik untuk para pelabur. Tetapi apabila adanya gerakan, berita mengatakan kerajaan akan tumbang apa semua, ini membuatkan pelabur-pelabur shy away ataupun mereka mengalihkan panduan kepada tempat lain. Ini yang saya katakan tindakan ini mengkhianati negara. Saya tak tahu sejauh mana yang mereka mengatakan ada numbers. Tadi ada teman bertanya. Ada yang kata 115. Semalam ada kata 126. Semalam juga ada yang mengatakan 220. Apa benda ni? Sudah-sudahlah. Keadaan sekarang ni, saya bila tadi ada kawan-kawan daripada ahli parlimen saya, daripada Parti Keadilan pun bertanya dengan saya, teman-teman daripada UMNO pun bertanya, dia kata betul ke ada 115 numbers? Saya kena datang dari mana? Kemudian bertanya pada saya, betul ke besok Tuan Guru Haji Hadi akan menghadap Agung untuk menghantar surat ataupun akuan bersumpah ahli parlimen yang menyokong, katanya Haji Hadi lah, katanya tidak menyokong Soekarno Ibrahim lah. Saya kata dapat dari mana? Duli Yang Mulia Tuan Agung saat ini berada di kota London. Baginda sedang memenuhi jemputan daripada Istana Buckingham. Kerana saat ini sedang berjalan upacara proklamasi, iaitu angkat sumpah Ratu dan Raja England. Baginda hanya akan pulang ke tanah air pada 14 hari bulan. Jadi kalau kata besok ke lusa ke, inilah satu pembohongan. Kenapa perlu rakyat dibohongi? Dan bila mereka bertanya pada saya, benarkah 115? Saya kata ini berdasarkan kepada dulu. Memang kita tidak nafikan peringkat awal mau menubuhkan kerajaan dulu memang ada sekitar 10 orang ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang kononnya menandatangani akuan bersumpah menyokong Tan Sri Muhyiddin waktu itu untuk jadi Perdana Menteri. Jangan lupa peristiwa ini. Sebab itu mereka mengatakan we got the numbers. Tapi akhirnya apabila Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO mengatakan tindakan mereka itu tak boleh diterima kerana apa sahaja keputusan mestilah dilakukan secara en bloc. Seandainya mereka buat secara sendirian, dengan sendirinya mereka gugur sebagai ahli parlimen. Itu sebenar saya. Jadi saudara Bonda Aumi dia kata nampak gayanya Perdana Menteri ke-10 ni PM Act kena fikirkan untuk mewujudkan undang-undang dalam penyebaran berita palsu. Yang ini boleh menggugat. Ini boleh menggugat kestabilan ekonomi negara. Dan rakyat berada dalam keadaan keluh kesah. Sebab itu Duta Besar Amerika, Datuk Besar Malaysia ke Amerika, Datuk Nazir Aziz mengharapkan supaya ahli-ahli politik, dia kata, berhentilah daripada buat kerja mengarut. Anda dipilih oleh rakyat untuk menyantuni rakyat, bukan untuk mewujudkan suasana yang boleh membuatkan rakyat dalam keadaan keluh kesah, yang boleh mengakibatkan pelabur tak datang. Ini akan menjerut kehidupan rakyat. Apabila tak ada pelabur, mana ada peluang pekerjaan, ekonomi tak meningkat. Apakah ini yang anda mahukan? Kalau anda mau melakukan ini, saya katakan sabotaj ekonomi. Untuk berapa lama? Apakah dengan melakukan tersebut boleh menjatuhkan kerajaan? Tidak mungkin. Saya dengar tadi ada satu pihak membuat andaian macam-macam lah. Bukan saya tak dengar, saya melayari setiap media sosial
yang melontarkan pandangan dan sebagainya. Saya geleng kepala. Sejauh mana mereka mengetahui tentang perlembagaan negara? Pertama sekali, negara ini adalah negara raja berperlembagaan. Jangan sesiapa cuba mempertikaikan. Jika anda mempertikaikan persoalan ini, anda boleh dan boleh jatuhkan hukuman kerana menghina istana. Sebab istana adalah payung mahkota kita. Jangan sesekali ada pula saya tengok ada kiriman yang cuba mempertikaikan macam-macam lah. Saya tak nak sebut benda begitu saudara. Tapi saya tahu adanya usaha-usaha yang cuba mereka lakukan. Yang kedua, kalau nak jatuhkan Perdana Menteri, saya kata tak susah. Tunggu. Saya ingat dalam 26 hari. Tak silap saya 23 Mei. Kalau tak silap saya lah. 23 Mei nanti adanya persidangan parlimen. Bawalah usul ni, tak percaya. Kalau anda punya kekuatan. Kalau benar anda punya 115 orang. Dan kena ingat, kalau itu berlaku, kita akan siasat balik. Seandainya mereka ini daripada UMNO, maka dengan sendirinya jawatan mereka sebagai ahli parlimen gugur. Dalam di bawah Akta Lompat Parti. Saya lihat sekarang ni, saudara. Tak berhenti-hentilah pihak menggunakan isu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diturunkan. Ini menggambarkan suasana yang tak baik. Kita dah rasa negara dipimpin Dr. Mahathir. Bukan sekali, 2 kali. Kemudian beralih kepada Tan Sri Muhyiddin. Bukan tak rasa. Selepas Tan Sri Muhyiddin, Datuk Ismail Sabri. Untuk satu pilihan raya, kita ada 3 Perdana Menteri. Masakah kita mau mengulangi keadaan yang sama? Kesan daripada sekali pilihan raya, kita dapat 3 Perdana Menteri, ekonomi kita tersepuk. Hancur negara kita. Dan inilah yang berlaku. Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi suasana ekonomi yang runtuh. Dan bukan senang nak diperbaiki. Negara berhutang sampai 1.5 triliun. Ini bukan mudah, bukan kerja mudah. Siapa sahaja pun yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri tidak mungkin mampu merubah ekonomi sekelip mata. Tak ada lampu ajaib. Tak ada tongkat sakti. Tak usah pembohonglah pada rakyat. Saya cakap terus terang lah, selagi pelabur tak datang, selagi penghasilan negara tidak dapat dipertingkatkan, selagi ekspor negara tidak dapat ditingkatkan untuk diekspor ke luar negara, selagi itulah ekonomi kita dalam keadaan sebegini. Kalau kita setiap masa mewujudkan suasana yang tidak stabil, pelabur tak masuk, bila masa ekonomi nak bergerak? Pembangkang memang sukalah benda ini berlaku. Sebab inilah andaian mereka, konon-kononnya menghadapi musim pilihan raya negeri, 6 negeri nanti. Inilah juga menjadi modal. Kalau keadaan ekonomi tak baik. Saudara Ferry Sumar dia kata, kenyataan Dr. Seri Anwar Ibrahim pun tak konsisten. Saya cakap terus terang, saya merayu Dr. Anwar Ibrahim. Sudahlah. Saya dah bercakap, Saudara Ferry Sumar. Bukan saya tak bercakap. Saya katakan, sekarang masa beliau sebagai Perdana Menteri, takdirlah negara. Tak perlu lagi melontarkan pandangan, melontarkan ucapan-ucapan yang penuh dengan retorika. Laksanakan tata kelola yang baik. Saya sekarang nak cakap seorang saudara, sekarang kita nak pilih siapa? Siapa nak pilih? Dalam keadaan ekonomi yang begini rosak. Saya boleh cakap apa sajalah. Saya tak boleh nak kata mengarut itu, mengarut ini. Tetapi realitinya, hari ini beliau adalah Perdana Menteri. Sewajarnya kita beri sokongan untuk beliau memperbaiki. Dan saya nampak sebenarnya saudara, orang yang masih lagi tak puas hati kerana pihak SPRM sedang bergelut mencari bukti-bukti untuk membawa mereka ke hadapan. Itu realitinya saudara. Dan mereka menggunakan macam-macam cerita lah. Jadi saya melihat bagaimana, saya tengok kenyataan Tan Sri Sharice Hamad. Saya tengok kenyataan itu betul juga katanya. Menurut Tan Sri Sharice Hamad, dia kata UMNO sudah lama membawa perjuangan bangsa dan agama Islam. Dan dalam arti lain, tapi kita dikatakan asabiah oleh PAS. Begitu juga UMNO terlebih dahulu meletakkan nasionalisme sebagai teras politik, tapi dituduh bertentangan dengan Islam. Kata Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang. Kini, kata Datuk Sri Sharice Hamad lah bekas Ketua UMNO Bakal Johor Bahru. Kedua-dua perjuangan yang dibawa oleh parti itu sudah pun menjadi tonggak kepada perjuangan Islam yang kononnya dibawa oleh PAS. Ini yang katakan mengarut. Dulu perjuangan bangsa dibawa oleh UMNO dikatakan asabiah. Dulu juga nasionalisme, asas dan teras perjuangan UMNO dikatakan bertentangan dengan Islam. Sekarang bila bersama Dr. Mahathir, sudah pula memilih untuk menyatukan bangsa dan agama. Macam mana ni? Cuma saya fikir saudara,
Selain daripada Tan Sri Syarif membawa kenyataan itu, saya terfikir, boleh ke Haji Hadi nak jawab pada keluarga mangsa Mamali? Jangan lupa peristiwa bagaimana ramai orang Mamali yang terkorban. Saya tengok begitu, saya tak maulah mengatakan mati katak dan sebagainya, tetapi seolah-olah begitu keadaannya. Mangsa-mangsa Mamali, keluarga mereka, siapa yang harus bertanggungjawab? Dan Haji Hadi boleh dengan senang lena, boleh senyum menyantuni bersama Dr. Mahathir. Ini masalah politik saya. Saya cuba melontarkan supaya anda fikirkan. Di samping beliau menyatakan bahawa beliau bersetuju untuk memperjuangkan bangsa Melayu dan sebagainya. Secara aglikit kata, Tan Sri Muhyiddin Yassin di zaman COVID-19, apa yang digunakan adalah wang negara. PM kata berjimat tapi sewenangnya. Saya tak tahulah secara aglikit apa yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita belum mendapat kenyataan. Dan saya mengharapkan, sudah saya katakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini masa anda mentadbir negara. Takbirlah. Kalau mereka yang melakukan kebejatan dalam rasuah, sebagaimana perjuangan anda, kita rakyat menyokong sepenuh. Kita bersorak, bukan kita nak mendoakan apa ini kecelakaan pada pihak lain. Tetapi kalau mereka melakukan tindakan rasuah dan sebagainya, selalu saya katakan, tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Saya tak maulah nak tuduh orang itu, tuduh orang ini, tetapi ini masanya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim merealisasikan apa yang dilontarkan. Layak menanti. Tapi janganlah penantian itu tiada penghujungnya. Itu persoalan yang perlu dilihat. Saya lihat sekarang ni sejak 2 hari 3 hari ni, malahan warga ini cyber UMNO pun turut sama-sama duk balun-membalun sama sendiri. Ini bukan suasana yang baik. Tuan-tuan, komen saya lah. Bak kata Datuk Kamal Amir tadi, Nazri Aziz yang menjadi duta kepada Amerika pun bercakap, hampir banyak sangat cubaan yang berita entah apa-apa untuk menggugat kerajaan Paduan ni akan berimpak kepada ekonomi. Sepatutnya mereka lebih bakal yang baik, menyeimbang supaya keadaan ekonomi kita semakin baik, semakin kukuh. Bukan hari-hari mencipta naratif buruk kepada kerajaan Paduan. 5 tahun sekali kita undilah. Tak perlulah hari-hari nak berpolitik. Tak habis-habis, biarlah kerajaan tenang sekejap. Supaya rakyat dapat bantuan sama-sama mengukuhkan kerajaan ni. So, bila tak ada berita-berita yang menggugat kerajaan, so pelabur-pelabur akan masuk ke Malaysia ni untuk melabur dan mencipta pekerjaan. Barulah betul macam tu. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh fokus kerja dia, pergi luar negara cari pelaburan, buat deal baru dengan ketua-ketua negara. Ini hari-hari Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa menjawab daripada pemberita soal yang menggugat kerajaan Paduan ni. Jenuh dia dulu menjawab. Okey, kita terus sokong kerajaan Paduan ni. Jangan kita melayan berita-berita palsu ni semua. Okey, semoga kerajaan Paduan terus kukuh. Assalamualaikum.